Yang dalam grup semua dah masuk. Yang dalam grup sekejap tu takut. Alif Aiman dah masuk. Alif Aiman. Syah Burhan pun tak ada ni. Tadi siapa Syah Burhan? 2, 4, 6. Makin berkurang pula. Jangan semua. Tak apa, nanti kita akan delay sikit masa tengok berapa minit start berapa. Kita cukupkan sejam setengah. Sabar je. Syah Burhan tadi siapa? Boleh PM cikgu tak? Syah Burhan. Aisyah Syah Burhan Aisyah Okay lah, boleh start aku. Dua, 4, 6, 8. Tak apa. Yang lambat sikit tu kita tunggu lagi 4 minit lah. 4 minit lagi. 2, 4, 6, 8. Dah mula macam ramai tu. Okey. Siapa lagi ni? Tidak ni. Syabil dah masuk belum? Oh, Syabil tak masuk lagi ni. Okay, kita start dulu. Okay, kita mulakan majlis kita dengan umul kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ta'ala wa taqabbal syara'ana min fadhili rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey, semua nampak skrin? Semua nampak skrin? Okey, untuk kalau nak buka mic boleh buka mic, tapi kalau agak bising tutup lah. Kalau macam ada soalan pun boleh tanya. Siapa yang nak buka mic boleh buka mic, tapi kalau mic bising, kalau boleh tutup lah. Tapi nanti kalau ada soalan boleh tanya ya. Buka mic tanya soalan terus direct. Okay, semua faham? Boleh faham?
Okay, semua nampak? Syaburhan Aisyah ke? Tak ada respon. Baru nak start Aiman ada. Baru nak start. Kita start semua suku. Lagi seminit. Okay, lagi seminit kita start. Sebab yelah nak bagi semua nampak. Okay, hari ni kita akan start belajar ni bab bentuk piawai kan. Kalau ikut jadual bentuk piawai. Okay, so far bentuk piawai semua okey tak? Ke ada yang masih perlukan sokongan moral? Sokongan moral pula. Bentuk piawai. Siapa ni awal-awal ni boleh ikut buka mic dulu. Untuk bagi dengar suara pun boleh tak? Cuba try semua buka mic. Cuba tengok. Try bising tak? Semua buka mic. Cuba. Hello. Semua malu nak buka mic ke? Malu. Okey, tak apalah macam tu. Kalau malu tak apa. Okey. Okey, semua nampak skrin Masa malas. Okey, tak apa. Okey. Soalan pula. Chapter yang pertama untuk form 4 sebenarnya ni untuk matematik kita kena belajar chapter daripada chapter form 1 hingga form 3. Okey, sebenarnya untuk mat ni kita kena belajar daripada form 1 hingga form 3. Tapi untuk sebab kita dah tak cukup masa sangat, kita try belajar, kita start daripada form 4. Okey, kita start daripada form 4, nanti kita akan bagi time kelas tu. Kalau ada yang tak faham, kita akan revise form 3. Boleh faham? Tak ada. Ada yang tak masuk lagi ni. Aduh, lambat. Syabil. Okey. Dah masuk Syabil. Okey, Syabil boleh dengar Syabil? Kita baru nak start. 4, 6, 8, 10, 11. Kita baru nak start. Alright. So, okey, kita start dengan bentuk piawai. Okey, bentuk piawai ni kalau dalam soalan SPM kita ada cuma ada kertas satu je. Okey, kertas satu. Markah bentuk satu markah dalam bentuk piawai sepatutnya berapa? Kalau ikutkan dia per 40 kan, betul tak? Okey, kita andaikan dia per 100. Sebabnya secara logically satu paper tu mestilah per 100 kan, betul tak? Awak jangan takut. Tak apa, untuk kelas awal ni biasanya memang akan jadi macam tu. Nanti dia jangan takut. Jangan lepas fokus Ni tak apa. Tapi cikgu kenal ni, yang tak takut ni cikgu kenal. Tak apa. Nanti yang lain yang tak takut nanti kita akan nanti dia takut takut ikut dalam Telegram punya arahan nanti, dia takut kat depan dia. Yang cikgu akan bagi. Cikgu dah bagi tadi sebenarnya kat dalam Telegram, nanti cek balik. Okey, sambung kepada bentuk piawai ni. Okey, bentuk piawai ni biasanya dalam dekat dalam exam kadang ada dua soalan, ada satu soalan. Okey, satu soalan untuk dalam kertas satu. Satu soalan per 40, betul? Per 40. Okey, kita tengok dalam satu soalan kalau kita betul kita dapat markah berapa sebenarnya?
Okay, kalau per 100 lah. Okay, sebab biasanya kita buat punya markah per 100 kan. Betul. So, kalau per 100, markah biasanya kita try kira. Okay, semua ada kalkulator kan? Betul? Semua ada kalkulator. Nak kira satu markah per berapa? Cuba check. 1 per 40 kali 100. Okay, 1 per 40 kali 100. Dapat apa? Okay, sebab biasanya markah kan per 100 kan? 1 per 40 kali 100 dapat apa? 2.5. Bayangkan satu soalan adalah 2.5 markah. Okay? Satu soalan bersamaan dengan 2.5 markah. So, dalam sekatan satu, kita ada soalan susah, ada soalan senang. Betul? Kita ada soalan susah, ada soalan senang. So, sebab tu dalam kertas satu, kita kena buat soalan yang senang dulu. Jangan kita hold lama kat soalan yang susah. Cikgu sekarang awal explain dulu macam mana nak jawab soalan semua. Okey, kemudian satu soalan berapa minit yang kita boleh jawab? Kertas satu ada masa ada berapa minit? Total masa, berapa minit total masa? Kertas satu 1 jam 15 minit, betul? Okay, 1 jam 15 minit. So 1 jam 15 minit bersamaan dengan berapa minit? 75. Boleh dapat 75, sejam 60 minit kan? 60 tambah 15 akan dapat 75. Dia boleh faham tu. So 70 minit, kita tak tahu soalan berapa minit. 75 ni bahagi dengan 40. Berapa sepatutnya satu soalan kita jawab? Average lah. 1.8 jam. So maksudnya tak sampai 2 minit pun sepatutnya kita hold kat satu soalan tu. Okay, kalau kita hold 2 minit dan lebih, so maksudnya kita buat apa? Kita buang masa dan ada kemungkinan ada soalan yang kita dapat jawab. Sebab tu selalu kita terlepas tak cukup masa. Okay, sebab tu. Sebab kita tak tahu macam mana nak manage masa untuk menjawab. Okay, boleh faham tu? So, satu soalan bersamaan dengan 2 minit sahaja. 2 minit tu maksimum lah. Tak boleh lebih. Sepatutnya tak boleh lebih. Sepatutnya 1.87 je. Maksudnya dalam 1 minit 50 saat lebih kurang gitu lah. 1 minit 50 saat je. Tak boleh sampai 2 minit pun. Okay, boleh faham yang tu. So, kita kena belajar buat secara cepat. Okay, kena cepat sikit buat. Okay, fokus pada soalan balik. Okay, boleh faham tu lah. Untuk berkenaan dengan management soalan kita satu. Kita satu pentingnya benda tu. Okay, untuk soalan dalam kota satu kita perlu cari soalan yang senang. Bentuk piawai ini adalah antara soalan yang kita boleh buat dalam bawah masa 2 minit. Okay. Sebab apa? Sebabnya soalan ni guna kalkulator je. Okay. Dan ni kalau macam soalan ni okay, itu soalan satu. Gunakan 3.0567 betul kepada 3 angka bererti. Okay, dalam bab ni kita ada 2 jenis. Kita ada 3 angka bererti ataupun angka bererti ya. Biasanya tulis angka bererti AB ataupun berapa tempat perpuluhan. Tempat perpuluhan dengan angka bererti. Berapa tempat perpuluhan dengan angka bererti. So, kalau angka bererti, kita belajar ni lah. Kita dah start belajar. Okay. Untuk angka bererti, kita kata daripada depan ni, apa nombor yang bererti. Okay, nombor yang bererti yang mempunyai nilai. Okay, boleh faham? Nombor yang punya nilai. Contoh kalau macam 0.0013679. Okay, kosong tak kira, betul. Ni. Okay, kalau macam kita nak 3 angka bererti. So, kalau macam ni soalan ni, 3 angka bererti, dia akan start kira daripada sini. 1, 2, 3. Okay, so dekat 6 ni, kita bulatkan 7. Adakah 7 lebih besar daripada 5? Okay, 7 lagi besar daripada 5. So, maka ini kena bundakan. So, jadilah dia 0.00137. Okay, ini jawapan kalau dia nak angka bererti. Okay, angka bererti. Angka bererti, jawapan dia ni. 3 angka bererti. 3 AB ni. 3 angka bererti maksudnya, dia kena kira daripada yang ada nilai. 1, 2, 3.
Lepas tu kita bulatkan yang belakang, kita tengok adakah nombor yang bulat ni lebih daripada 5. Kalau lebih daripada 5, kita kena bundakan. Kalau kurang daripada 5, maintain kan. Boleh faham? Boleh? Ada yang baru join tu? 2, 4. Ke terkeluar tadi. Okey, tak apa. Okey, kemudian dalam soalan ni 3.0567. 3.0 soalan versi. Laju ni. Semangat. Okey. Kejap kita tengok. 3.0567. Okey, 3.0567. 3 angka bererti. Start kira daripada mana? Kita akan start kira daripada 3 ni. 1, 2, 3. Okey. Sebab apa kita kena start kira dari sini? Sebab 3 ni start ada nombor. So, kalau sini start ada nombor, sini pun dikira sebagai angka bererti. Okey, boleh faham? Semua boleh faham? 3 angka bererti, dia nak 3 angka bererti kan? So, kalau depannya dah start ada nombor yang bernilai, yang nombor nilai tu apa? Nombor bernilai adalah yang bukan kosong. Okay? Yang bukan kosong tu dah kira angka bererti. So, 1, 2, 3. Kan? 1, 2, 3. So, 6 kita bulatkan. 6 tu adalah lebih daripada 5. Maka, sini pun kena tambah 1 lah. Kalau lebih daripada 5, untuk bunda kita kena tambah 1. So, jadilah dia 3.06. So, jawapan dia adalah apa? Jawapan dia adalah D. Okey, boleh faham semua? Semua boleh faham? Ada yang tak faham tak? Tak faham begitu. Cepat. Cikgu akan explain lagi. Faham, cikgu faham. Semua faham Alright. Terima kasih. Okay, next question. Kalau semua faham, kita pergi next question Okay, gunakan 4.86 betul kepada 2 angka bererti. Okay, ini kenapa jawapan apa soalan dia sama betul angka bererti. Sebab ini 2012. Ini 2013. Cikgu screenshot sikit-sikit. Okay. So, 4.086 betul kepada 2 angka bererti. So, berapa jawapan dia? Ikut yang macam tadi cikgu buat tadi. So, kalau 2 angka bererti, kita nak start kira daripada berapa? Nombor berapa? Kita akan start kira daripada 4. Okay, 4. So, 1, 2. So, 8 bulatkan. So, 8 lebih daripada 5. So, sini kena tambah 1. Sebelah ni kena tambah 1. So, dapatlah jawapan dia. 4.1. Semua boleh faham? Okay. 4.1. Okay, semua boleh faham? Okay, pandai. Okay, next question. Next question 3, 4. Okay, soalan nombor 3. Okay, soalan nombor 3. Gunakan 3 angka bererti. 3 angka bererti. So, jawapan dia apa? Nampak? Soalan dia semua lebih kurang je ni. SPM kan? SPM 2014. 3 angka bererti. 1, 2, 3. So, bulatkan 7. So, lebih daripada 5 tambah 1 sini. So, 806 tambah 1 jadi 0.807. Okay, semua boleh faham? Okay, bijak. Okay, nombor 4. Gunakan betul kepada 3 angka bererti. Nombor 4. So, jawapan dia apa? Ni nombor 8, 9, 8, 3, 1. 3 angka bererti. 1, 2, 3. So, bulatkan yang 3. So, jawapan dia berapa?
So 3 lebih daripada 5 tak? Tak lebih daripada 5. So tak perlu ubah apa-apa yang ke sebelah sini. Okay. Nombor bulat ni dia akan ubahkan yang nombor 8 ni. Kalau lebih daripada 5 dia kena tambah 1. Okay. Kalau kurang daripada 5 dia tak payah buat apa-apa. So jawapan dia adalah 898. Belakang ni automatik jadi kosong. Okay. 898 kosong kosong. So jawapan dia adalah C. Semua boleh? Faham? Cikgu, kalau ada yang jawab macam soalan 4 ni, saya nampak macam confused sikit lah sebab antara jawapan C dengan A. Kalau salah pilih A. Salah pilih A, salah terus lah. Sebab bukan pilihan kan. Kenapa A bukan? Sebabnya titik dia dekat sini. Dia kena tahu titik kat mana. Titik dia kat sini, betul? So kalau titik kat sini, kita kena tulis semua nombor ni. Dan belakang ni lepas kita bundakan akan jadi kosong-kosong. Contoh macam bundakan kepada puluh terdekat contoh 7, 9, 6, 4. Puluh terdekat. Kalau puluh terdekat itu macam skor rendah kan? Puluh terdekat. So dekat sini betul? Betul, puluh terdekat. So automatik kita tengok 4. Yang puluh terdekat boleh ingat lagi tak? Ke dah tak ingat dah? Okay. So puluh terdekat. Ini sa, puluh, ratus, ribu kan? Kalau puluh terdekat kita tengok 6, bulatkan 4. So 4 ni tak lebih daripada 5. So maintain 6. So jawapan dia 7960. Okay, boleh faham? Dia macam yang sebelum ni lah. Macam kita belajar skor rendah dulu. Okay. Sebabnya titik kat sini. Yang kita salin depan-depan tu kalau titik ada kat depan. Contoh kalau macam soalan 3 ni. 3 angka bererti. Contoh 00. Kita tengok contoh Contoh soalan nombor 3. 0.8067. Okay. 3 angka bererti. 1, 2, 3. Bulatkan 7. So kalau bulatkan 7 lebih daripada 5 betul? So dia akan jadi 7 sini betul? So takkan kita nak tulis 807. Dah jadi ratus lah betul tak? Sebab tu bila ada titik ke depan kita kena tulis yang depan ni. Yang belakang tak payah tulis kosong pun tak apa. Okay, memang tak payah tulis kosong pun tak apa. Okay, boleh faham? Boleh faham tak apa tanya? Adam yang tanya tadi. Rasanya Adam tadi. Adam boleh faham? Faham. Terima kasih. Okay, sama-sama. Okay, kita pergi next question. Semua faham Kalau tak faham jangan malu cakap. Kalau macam malu PM cikgu private. Kat situ boleh tulis private Okay, kejap. Screenshot soalan. Okay. Tools. Okay, soalan ni. Cari asya darab bagi 0.1987 dan 0.3. Bundakan jawapan betul kepada 2 angka bererti. Okay, first kali kalau soalan ni, kita darabkan guna kalkulator. 0.1987 darab dengan 0.3. Darabkan guna kalkulator dapat apa? 0.06. Semua dapat 0.06? Oh, tu jawapan ke? Sekejap, darabkan dulu dapat apa? Darabkan. 0.5961. 0.5961. Okey, dia nak berapa angka bererti? 2 angka bererti. So, start kira daripada mana? Sini dengan sini. Betul? 2 angka bererti ni
2 angka bererti. Kosong. So kita start yang ada nilai. Kosong nilai tak? Tak ada. Tak ada. Start berlima. So 1, 2. Okay. So 6 bulatkan. 6 lebih daripada 5 tak? 6 lebih daripada 5 betul. So sini kena tambah 1. So tambah 1. Jadilah dia 10. Naik atas sini 6. Betul? Macam ni kan? Okay. So jawapan dia 0.060. Jawapan dia adalah A. Okay, sebab apa? 2 angka berarti 1, 2. Kita kena tulis kosong ni angka berarti ya. Sebab apa dia nak 2 angka berarti? Boleh faham? Ni boleh faham ni? Kosong ni kena tulis juga. Dia tak boleh tak tulis. Dia kena tulis. So jawapan dia adalah A. Confuse. Okey, kita kena sekarang ni balik kepada soalan. Soalan nak 2 angka bererti. Kalau kita tulis 0.06, berapa angka bererti yang ada kat sini? 1 je betul? Kan? So kita tulis kosong. Okey, jadikan dia 2 angka bererti. Yang ni boleh faham tak ni? Kenapa jadi kosong? Sebabnya 6 lebih daripada 5. So bila lebih daripada 5, nombor yang sebelah sini kena tambah 1. So 9 tambah 1, 10. So tambah 5, 6. So turun. So 0.06, kosong. Sebab apa kita kena tulis kosong? Sebab ni adalah angka yang mempunyai erti. Itulah angka bererti. Angka bererti. Okey, semua boleh faham? Ada yang tak faham ke? Ada yang masih confused lagi? Ada yang confused lagi? Selain Nick dah cakap confused. So, confused lagi tak? Tak ada dah. Yang lain? Adam, Alif, Nabil, Syabil, Aisyah, Izzati, semua faham? Okay, kalau faham kita boleh teruskan. Alright, bagus. Okay. Okay, nak bagi tahu semua yang kita buat hari ni ada direkodkan Cikgu rekodkan. Nanti boleh tengok balik. Cikgu akan bagi link. Okay, nombor 6. Gundakan 0.02886 betul kepada 3 angka bererti. 3 angka bererti. So, start pada mana angka bererti? Start daripada ni tak kira. Kosong tak kira. Start daripada 2. 1, 2, 3. Okay, cikgu tulis dah. Baru nampak besar sikit. 0.02886. So start by 2 ni tak kira angka bererti, ni start angka bererti. So nak berapa angka bererti? 3 angka bererti. Okey. 1, 2, 3. So 6 bulatkan. 6 lebih daripada 5 tak? 6 lebih daripada 5. So sini kena tambah 1. Jadilah dia 8 tambah 1, 9. 8, 2, 0. So inilah jawapan dia. Nampak? 1, 2, 3 angka bererti. So jawapan dia 0.0289. Semua faham? Okay, bijak. Alright. Okay, next question. 7. SPM 2018. Okey, gunakan 890486 betul kepada 3 angka bererti. Okey. Start mana nak kira angka bererti? Start daripada awal lah kan. Sebab titik dekat mana sekarang? Titik dekat belakang sekali. Dekat sini titik. Okey, so kita start pada sini 890. Okey. 3 angka bererti. So 3 angka bererti 1, 2, 3. So 4 adalah kita bulatkan. 4 lebih daripada 5 tak? 4 tak lebih. So yang kosong ni tak perlu tambah 1. So just salin balik. 0, 9, 8. Yang belakang ni semua jadi kosong. 0, 0, 0.
So jawapan dia adalah C. TK. TK apa TK? Terima kasih ya. Terima kasih sama-sama lah jawapan dia. Okey deh. Okey ni. Okey. Semua boleh. Semua boleh tak soalan ni? Okey. Siapa yang masih tak tahu Webex punya apps ni boleh zoom Mana tahu tak nampak, zoom lagi dekat. Boleh zoom. Pergi dekat atas tu, dekat dia punya skrin tu boleh zoom. Boleh zoom kat situ. Boleh besarkan. Okay, boleh faham? Okay, kita pergi next question. Bentar ya. Nak screenshot. Ada yang terkeluar ni. Siapa yang terkeluar ni? Siapa dah terkeluar-keluar tu? Tak tahu lah. Fokus. Okay. Ni 67. Soalan nombor 8. Buka. Okay. Lapan, 9, 10. Oh, 10 soalan panjang. 8, 9 dulu lah. Okay, bentuk piawai yang untuk next punya ni adalah standard form. Okay, nampak soalan? Okay, standard form. Macam mana nak tulis? Macam mana nak buat? Guna kalkulator. Tekan kalkulator 3987.3. Point 6 pula. Point 3. Okay, dah tekan. Dah tekan. Okay, cikgu tunjuk dulu manual secara manual. Okay, kalau secara manual, bila kita gerakkan titik ke hadapan. Isyah, join. Kita gerakkan titik ke hadapan. Okay, 1, 2, 3. Kita, okay, untuk bentuk standard form, kita mesti letak titik 1 nombor je kat depan. Boleh? Standard form. Dia mesti apa? 1 nombor di hadapan. Depan titik puluhan. 1 nombor. Depan titik. Dia mesti ada 1 nombor depan titik. Okay? Nampak soalan dia, jawapan dia. Dia mesti semua titik kat sini. Ada 1 je nombor kat depan. Kalau ada 2 nombor kat depan, itu bukan standard form. Boleh? Itu syarat standard form. Syarat standard form, 1 nombor ada kat depan titik ni. 1 nombor depan titik. Okay, kemudian di belakang dia mesti 10 kuasa berapa. Okay, dia mesti 10 kuasa berapa. Okay, ada soalan? Semua okay? Okay, kemudian kalau kita gerakkan ke hadapan, kita gerakkan ke depan. Contoh titik kat sini, kita gerakkan 1, 2, 3. Okay, kita gerakkan 1, 2, 3. Maka 10 ni akan jadi kuasa negatif. Okay, kalau kita gerakkan ke depan, 10 akan jadi negatif. 10 kuasa negatif. Bila kita gerakkan ke belakang, 10 akan jadi positif. 1 ni tak tulis. Ada pemadam.
Okey, boleh faham tu? Ini boleh salin yang ni. Depan 10 negatif, belakang 10 positif. So, kalau kita gerakkan ke hadapan, 1, 2, 3. So, jawapan dia apa? 3.9873. Ada 3 kali kita gerakkan 3 kali dia kan? 1, 2, 3. Nampak? Titik masih kat sini. 3 kali. So, jadi 10 kuasa negatif 3. So, jawapan dia adalah D. Boleh faham? Okay, Aiman. Okay, Aiman. Boleh faham ke Aiman? Kalau gerak ke depan, nampak ni. Ini notanya. Gerak ke depan, dia akan jadi kuasa negatif. Gerak ke belakang, dia akan jadi kuasa positif. Okay, contoh macam kuasa positif lagi. Contoh macam 3.987. Okay. Kejap. Hello. Sorry. Cikgu panggil dia tadi. Dia dah pergi toilet. Okay. Kejap. Okay, macam gini. Kalau kejap. Oh, sorry. Kalau kita ke depan, dia terbalik. Sini, kalau kita gerakkan ke depan, dia akan jadi positif. Sorry. Terbalik. Sorry. Masih tak pula. Okay, so jawapan dia adalah 10 kuasa positif 3. Boleh? Kalau kita ke depan, dia akan jadi positif. Kalau ke belakang, ni kalau kita gerakkan tau. Okay, kalau kita gerakkan. Kita gerakkan dia ke depan, 10 ni kuasa positif. Reset balik semua. Kalau kita gerakkan ke depan, 10 ni akan jadi positif. Boleh. So, jawapan dia adalah 10 kuasa positif 3. Sorry. Okay, jawapan dia adalah C. Boleh. Semua reset balik. Sorry. Cikgu lepas pandang tadi. Ni kalau kita gerakkan. Okay, boleh? Semua boleh? Semua faham? Adam, Nick. Okay. Izzati. Okay, cara kedua. Macam mana cara nak paling senang, paling cepat? Okay, paling cepat kita guna kalkulator. Memang betul. Ya, memang betul tadi. Okay, tekan kalkulator 3.987.3. Yang ni tadi kita tulis. Okay, 3.987.3. Tekan kalkulator. Tekan shift ABC. Kenapa sana ada shift ABC? Cek kalkulator ni. Cek Google lah. Google boleh tak? Kalkulator kat komputer ni tak boleh. Try Google. Okay. Semua nampak yang cikgu nampak tadi. Apa tadi? Calculator. Okay, kita ambil calculator ni. Okay, tekan 3.987 tadi. Nampak saja.
Fokus balik. Fokus balik. Okay. Cikgu tak guna Google, cikgu guna Bing. Okay. Tak tahu kenapa dia keluar benda tu. Okay, tekan 3.9873 tadi. 3987.3. Okay. Dah tekan belum? Tekan sama dengan. Dah belum? Okay, kemudian tekan shift ni. Tekan shift. Lepas tu tekan ENG. Boleh nampak tak? Dapat tak? Semua dapat? Tekan shift, tekan ENG. Alright. Gitulah. Cara cepatnya gitulah. Okay? Boleh faham? Kan? Tu cara cepat. Cara manual pun kena tahu jugalah. Okay? Tu cara cepat. Tekan calculator, tekan shift, ENG. Okay, boleh Boleh fokus sama balik. Okay, untuk soalan nombor 9. Okay, boleh? Guna kalkulator yang lagi satu. Yang mana kalkulator yang mana? Sekejap. Yang ni ke? 570ES sama juga shift ENG juga ni. Cuba tekan. Cuba Irene tekan. Shift ENG. Dapat tak? Okay, ni jimat masa jimat masa banyak ni kalau buat secara ni. Tapi yang penting ikut syarat dia. Ada siapa-siapa nak tanya? Okay, yang penting ikut syarat dia. Apa syarat dia? Syarat dia, satu nombor mesti ada kat depan titik. Itu syarat standard form. Okay, kena ingat syarat utama standard form. Satu nombor mesti kat depan titik. Okay, dapat tak tadi? Yang bertanya saya private ni. Guna kalkulator Casio FX570ES. Alright. Okay, kalkulator paling high, latest yang mana? Yang ni Siapa nak pakai kalkulator ni yang power gila. Sebab kalkulator ni 570EX. Ikut yang ni kot. Yang ni kalkulator ni. Kalkulator ni dia function dia lagi banyak lagi banyak dan lagi siapa yang ambil AdMath pun sesuai juga pakai ni. Harganya tak silap kat Shopee RM65 kot. 570EX. Okay, sambung. Cantik. Dia punya button pun dia chrome. Macam besi sikit. Okay, next nombor 9. Okay, nombor 9 Nombor 9 tekan kalkulator juga ni, nak cepat. Okay, macam nak tekan kalkulator? Okay, tekan 746.5 kali 10 kuasa. Kuasa macam nak buat? 10 kuasa ni ada dua cara kita nak buat. First, guna benda ni. 10 kuasa tolak 3. Okay. Dapat? Tekan sama dengan. Kemudian kita tekan answer tu bahagi dengan 10 kuasa negatif 7. Dapat kosong. Betul ke Aiman? Cuba tekan balik. Dapat kosong ke? Dapat jawapan B. Lepas tekan shift ENG dapat jawapan terus biasanya. Semua dapat ke dapat jawapan B? Tak, semua tadi dapat tak jawapan 746500?
Sama ke jawapan semua? Semua dapat. Okey, kemudian tekan shift ENG, dapat tak jawapan? Kalau ikut logik pun, okey, 7, 4, 6, 5, 0, 0. Kira je 1, 2, 3, 4, 5. Tujuh, 4, 6, 5, 0. Sepatutnya 05. Tekan kalkulator, tekan shift ENG, dapat ni ke? Dapat B. Baru dapat. Okay. So semua dapat B lah. Okay, cuba. Okay, cara kedua untuk tekan 10, kuasa 10 ni, tak perlu tekan yang atas ni, apa nama ni, tanda ke atas ni. Cara kedua nak buat ialah, sekejap aku tunjuk kalkulator tadi. Gambar kalkulator. Okay. Ambil 10 kalikan yang 746.5 kan. Tekan 746.5. Lepas tu tekan shift lock ni. Shift lock. Dia akan jadi nampak 10 kecil. Okay, dia akan keluar 10 kecil. Dan 10 kecil tu, terus dia tekan sebelah dia kuasa berapa. Okay, tu maksudnya sama juga dengan 10 kuasa berapa. Boleh ke faham? Ke tak faham apa yang cikgu explain? Dapat tak? Ha, 10 jadi kecil, betul. Okay. Siapa? Aiman. Tekan 746.5 tadi kan, soalan tadi 746.5 kan. 746.5 kali 10 kuasa negatif 3 kan. Tekan 746.5, darab. Lepas tu shift lock. Lepas tu tekan negatif 3. So itu bersamaan dengan shift lock. Betul. Shift lock. So 10 tu akan jadi kecil. Dia akan jadi kecil sikit. Okay, boleh. Okay. Lepas tu bahagilah dengan shift lock 10 kuasa 7 tadi. Okay, semua boleh faham? Alright, so dapat jawapan terus lah. Dapat jawapan ni. Okay, kalau boleh guna je kalkulator. Okay, dapat jawapan B Guna kalkulator untuk jimat masa. Tak perlu nak kira-kira. So far soalan ni tak ada keluar lagi kertas soalan 2. Soalan kertas 2. Terbalik. So far tak ada keluar lagi Kertas 2. Kertas 1 je. Okay, next question. Penyelesaian masalah. Okay, penyelesaian masalah. Cikgu screenshot jap. Semua nampak soalan? Besar sangat Sekejap sorry. Besar sangat soalan dia. Besar apa?
Baca dulu soalan. Pelajaran satu menunjukkan penyelesaian masalah. Pelajaran satu menunjukkan sebuah blok keluli dengan kerata rentasnya berbentuk segi empat sama. Segi sama. Dalam untuk soalan ni kita perlu tahu macam mana kita nak cari volume. Ataupun kalau macam kat sini dia bagi ketumpatan kan. So kita guna rumus ketumpatan yang macam ni. Nanti tunjuk macam mana cara nak guna. Sebuah kilang meleburkan blok keluli dan bentuk galas berbola. Setiap satu dengan jisim 2.5 gram. Diberi ketempatan keluli ialah 7850. Cari bilangan galas bola yang dihasilkan. Sekarang ni benda ni dileburkan, dileburkan. Benda ni dia akan dileburkan. So bila dileburkan dia akan jadi cecair. Dan cecair tersebut dia bentukkan jadi bola. Boleh faham tak? Dileburkan jadi bola. Tak faham tak soalan ni? Tak apa. Aku takut ada yang tak faham lah soalan ni. Kita pergi soalan yang senang-senang dulu. Tak boleh. Takut pening. Lama. Kalau jumpa soalan macam ini, kita kena buat apa? Kita kena lepaskan dulu. Kita lepaskan apa, kita jangan hold. Kita pergi soalan lain dulu. Ni soalan last nak jawab. Kalau jumpa soalan macam ini adalah soalan yang akhir-akhir. Skip. Kita akan buang masa banyak kat sini. Soalan nombor 11. Mantap. Macam biasa lah ni. Tekan kalkulator lah paling cepat kan. Soalan ni jangan pula skip. Rugi skip ni. Cuba tekan kalkulator, dapat tak? Shift ENG. Kalau Shift ENG dia ke depan. Cuba tekan kalkulator, dapat apa? Rasanya cuba tekan kalkulator, dapat apa? Soalan tadi? Sorry. 0.007103. Tekan shift. Dapat jawapan terus kan? Betul tak semua dapat jawapan? Lincah. Seperti yang kita buat ikut tadi. Kalau gerak ke belakang, dia akan dapat, kita akan buat bentuk negatif. 1, 2, 3. Kecil sangat. 0.007103. So kita gerakkan ke belakang. Gerak sini tadi apa? Sini akan jadi 10 positif. Kalau ke sini jadi 10 negatif. Kalau kita gerakkan 1, 2, 3. Dia mesti kat sini. Dia tak ada kat sini. Sebab apa kena kat sini? Sebab satu nombor mesti ada kat depan. So jadi 7.103. Kita gerakkan berapa kali tadi? 3 kali kan? So 10 kuasa negatif 3. Semua boleh faham? Semua dapat lah ni. Kalau gitu boleh pergi soalan-soalan. Soalan ni. Macam nak buat? Semua dapat yang tadi ya. Soalan ni 0.096. Macam ni kita nak buat ni. Kalau nak senang, tekan kalkulator terus boleh, tapi kena betul. Kalau salah tekan, kita akan jadi careless mistake. Macam nak tekan kalkulator terus dapat jawapan?
Okay, cikgu tunjuk dekat skrin tu tekan 0. Oh, laju. 0.096 bahagi letak kurungan. Okay, letak kurungan. Tekan 2 kali 10 kuasa 3. 10 kuasa 3 tu boleh nak buat kalau kuasa 3 10 shift kuasa 2 tu akan jadi kuasa 3. Tak silap. Okay. Okay, ni. Lepas tu tekan lagi kuasa 3. Tekan X3. Tekan X kuasa 3 tu. Tekan ada dekat tu kan. Tekan S kuasa 3. Lepas tu tekan je jawapan. Lupa kat sini kena buat lagi. Untuk play safe, kat sini kena buat kurungan lagi. Boleh tak? Maksudnya kurungan 2 kali lah. Sebab kurungan yang pertama ni adalah untuk yang dalam ni. Kurungan yang kedua adalah kita nak bagi kuasa 3 ni, dia tak kuasa yang sebelah sini sekali. Boleh faham? Ni kalau macam ni, tekan calculator kena buat macam ni. Untuk play safe. Dapat tak kalau tekan macam ni? Dapat jawapan berapa semua? Semua dapat jawapan berapa? Soalan nombor 12. Dapat jawapan sama. Okey. Dapat jawapan A Dapat jawapan A. Semua dapat jawapan A? Okey. Bagus. So ikut masing-masing lah. Tapi yang penting nak cepat guna calculator lah Guna calculator. Dan calculator tu kalau untuk play safe. Untuk play safe buat kurungan 2 kali ni. Kita takut dia akan cari ini bahagi jawapan ni dulu baru dia kuasa 3. So ada lain tu nanti jawapan dia. Okey, boleh faham? Play safe kita buat kurungan 2 kali sini. Okey. Boleh pergi ke next question Okey, soalan yang seterusnya ni guna pecahan. Penyelesaian masalah. Kena skip dulu apa. Nanti kita explain. Kita buat cara yang cepat-cepat je. Nak bagi kerja rumah. Okey. Kita dah belajar yang soalan simple kan? Kita belajar soalan yang ni pula lah. Penyelesaian masalah. Boleh tak? Semua boleh? Soalan simple nanti cikgu akan bagi kerja rumah yang lain. Cikgu boleh kita sambung soalan penyelesaian masalah. Dalam bab ni ada penyelesaian masalah. Kita buat penyelesaian masalah. Sebab rasanya semua dah boleh kot. Dah dapat kot soalan simple. Kan? So nanti yang soalan simple yang lain tu buat sebagai kerja rumah. Okey, nampak soalan? Adam ada Adam. Adam punya 255 kg beras. Okey. Tulis 255 kg. Dia menggunakan 40% daripada beras itu untuk masak bubuk. 40% untuk masak bubur. Untuk bubur lah. Kemudian, baki beras dibagikan sama banyak ke dalam 3 beg. Okey, baki beras. Okey, lepas tolak ni, balance dia dia bahagi kepada 3 beg. Cari isian dalam gram beras dalam setiap beg. Ok,
Okay, dalam setiap bag maknanya satu bag lah. Bagi 3 dapat berapa setiap bag tu. Okay, so kita kena tahu juga. So kita kena tahu 40% ni, lepas kita tolak 40% kita dapat berapa banyak. So 40% macam mana kita nak buat terus tolak 40%? Kalau tekan calculator. Kita boleh calculator terus. Nak tekan calculator. Ada siapa tahu? Okay, 255 tadi. Okay, tekan 255. Tolak 40. Shift sama dengan. Dapat tak jawapan? Dapat berapa? 255 tolak 40. Shift sama dengan. Dapat tu Aku tak ada calculator je tu. Dapat 537.5 ni. Tak pelik sangat. Tukar calculator lain kot. Tukar calculator basic kot. Okay, tak apa. Abaikan yang tu dulu. Mungkin cikgu silap tengok calculator kot itu. Okay, tak apa. Kita pergi kepada tahukan nilai ni dulu. Okay, 255 kali 40% dapat berapa? Sebab bubur ni perlukan 40%. 255 kali 40% dapat berapa? Calculator. 255 kali 40%. Okay. So bubur ni adalah dia perlu guna adalah sebanyak 102. Okay, boleh faham? Dia perlukan sebanyak 102. So yang balance berapa? Tolakkanlah dia. 255 tolak 102 dapat berapa? 153. Okay. So balance ni adalah 153 kilogram. Kilogram ni. So bahagikan dengan 3. Dapat berapa pula kalau bahagikan dengan 3? $51. So setiap bag adalah 51 kilogram. Okay. Jangan silap pula. 51 kilogram. So macam nak tukar jadi gram? Ini kena basic lah ni. Kena tahu. Kita ada apa? Yang selalu lah. Yang selalu kita guna. Kilogram. Gram. Miligram. Jadi kilogram dan gram je lah. Kilogram nak ke gram, kita kena buat apa? Darab 1000. Gram ke kilogram, lawan dia. Bahagi 1000. So, 51 kilogram, dia nak dalam gram. Nampak ni soalan ni? Okay, dalam gram. So 51 kalilah dengan 1000. Dapat berapa? Tekan calculator akan dapat 51,000. Kemudian tekan shift 53. Baru tekan shift ENG. Dapat berapa? Kalau ikut ni pun boleh buat ni. 1, 2, 3, 4. Tiga ke 4? Tekan shift ENG dapat berapa? Dah tekan belum? Dapat berapa tekan shift ENG? Tu tak dapat. Dapat 51. Hello? Semua dengar tak?
Ke dah tidur ni? Ke tak dapat tekan kalkulator? Dapat tekan kalkulator tak? Okey. 0.051 kali 10 kuasa 6. Kadang dia tak dapat tepat kan? Dia tak dapat 5.1 kan? Okey. So sebab tu kita perlu tahu manual. Boleh? So jawapan dia adalah D lah. Okay, jawapan dia D. Sebab apa? Kita gerakkan 4 kali dari belakang. So boleh tak semua? Sebab kalkulator tu dia kadang dia boleh jadi, boleh tak jadi. Kadang dia bukan salah. Tak tepat. Betul, tak tepat. Sebab apa? Tak tepat. Sebab standard form satu nombor mesti ada kat depan. Okay, kena ingat tu syarat standard form. Satu nombor mesti ada kat depan. Titik kat belakang. Dia bukan salah, tak tepat. Kalau ikutkan nombor bulat, nombor tu sama dia sebenarnya. Tapi kita nak jawapan yang paling tepat kan? Okay, semua boleh. So kena tahu cara basic juga. Semua faham tak? Okay, next question. Boleh? Boleh. Okay. Itulah soalan antara soalan apa nama dia? Yang saya masalah. Lagi soalan, ni soalan 16. Okay. Okay. Perimeter sebuah segi 4 ialah 1.4 kali 10 kuasa negatif 1. Diberi panjangnya ialah 5 kali 10 kuasa negatif 2. Straight lebar dalam M. Okay, ini ada kebat sikit. Dia cakap pasal apa? Segi 4. Sebuah segi 4. Okay, segi 4. So kita kena lukis juga segi 4 ni. Okay. Tepat. Baris. Baris ni. Tak tepat juga. Siapa? Okay, lukis segi 4 tepat Masing-masing lukis. Andai kata ni tepat lah. Kena segi 4. Okay, masing-masing ada baris kan. Okay, kemudian dia kata perimeter. Apa itu perimeter? Perimeter ialah ukur lilit. Okay, kena ingat sampai bila-bila. Perimeter ni kita akan guna. Nanti dekat bab-bab lain pun kita akan guna perimeter. Perimeter ni adalah ukur lilit. Maksudnya panjang ni sini tambah sini tambah sini tambah sini. Okay, 4 tambah ni, ini adalah perimeter. Boleh faham? Tulis note kat situ. Perimeter adalah ukur lilit. Okay, kemudian diberi panjangnya ialah 5 kali 10 kuasa negatif 2. Mana panjang? Panjang adalah ni. Ini dengan ni lah panjang kan. So ni adalah 5 kali 10 kuasa negatif 2. So sini sama lah 5 kali 10 kuasa negatif 2. Okay, boleh faham? Cari lebar dalam M. So lebar adalah 2 ni. Okay, secara logiknya perimeter macam mana kita cari tadi? Perimeter dah bagi lah tadi. 1.4 kali 10 kuasa negatif 1. Given the length is, alamak,
Betul lah kot. Ini rasanya guna M juga ni. Walaupun tak tulis, tapi rasanya guna M. Sepatutnya ni careless sikit sini. Bukan careless, maksudnya dia macam silap tulis soalan. Sepatutnya kat soalan ni kena ada M. Bagi tahu meter. Sebab ni mungkin jadi sentimeter. Kan? Okay. So dia bagi tahu sini 5 kali 10 kuasa meter, 10 kuasa negatif 2, 5 kali 10 kuasa negatif 2. So macam ni kita nak buat. Dia bersamaan dengan ini tambah ni tambah ni tambah ni ialah perimeter kan. So ni tambah ni tambah ni tambah ni. So lebar tambah lebar tambah panjang tambah panjang sama dengan 1.4 kali 10 kuasa negatif 1. So macam ni kita nak cari lebar. Kita ambil panjang ni tadi kan. 5 kali 10 kuasa negatif 2. Okay, tekan kalkulator benda ni. Darab dengan 2 ataupun kita tambah, ini tambah ni. Buat guna tambah, buat guna darab pun boleh. Airin ada nak request ke? Nak tulis apa-apa ke Airin? Ke tertekan? Tekan kot. Oh, jawapan A. Okey, tak apa. Kejap Airin. Jawapan apa? Jawapan A eh. Okey, tak apa. Kita explain dulu sebab nak bagi dia orang faham macam mana cara nak tolak. So 1.4 kali. Okey. P tambah P tadi ni. P ni adalah panjang, betul? P adalah panjang. So cara kita nak buat, kita ambil panjang ni tambah dengan panjang, dapat berapa? Ini tambah ni. Ada dua cara nak tambah. Kita buat secara tulis satu-satu. 5 kali 10 kuasa negatif 2 dapat berapa? Lalu tambahlah nilai itu lagi. Kan dapatlah dua jawapan. Yang tu boleh faham. Cara kedua, 5 kali 10 kuasa negatif 2 kali 2. Sebab apa ada 2 kali? Siapa tak faham yang ni? Saya kena gerak slow-slow. Kalau tak nanti pening sebabnya ini soalan mungkin kebat bagi siapa-siapa yang tak faham sangat. Okay, boleh faham P tambah P maksudnya yang ni P tambah ni P. Okay, boleh. Ni adalah lebar, ni adalah lebar. So P tambah P dapat berapa semua? P tambah P maksudnya P tambah P ni dapat apa? Dapat 0.1. Okay, dapat 0.1. Semua dapat 0.1. Oh, ada yang dapat 2.5. Satu betul ni. 5 kali 10 kuasa negatif 2 kali 2. 10. Oh, rasanya 0.1. Aiman Alif, cuba tekan balik. Aiman Alif, cuba tekan. 5 kali 10 kuasa negatif 2 kali 2. Ataupun tambah nilai yang sama. Dapat tak jawapan? Dapat Aiman Alif? Boleh faham? Okay, so ini adalah 0.1. L tambah L dapat apa? 2L lah, ikut linear algebra kan. Sama dengan 1.4 kali 10 kuasa negatif 1. Ni dapat apa ni? Okay, kemudian kalau nak lagi senang, ini darabkan dulu. Dapat berapa jawapan? Dia dapat berapa jawapan? Ini pindah ke sebelah jadi apa? 0.1 pindah ke sebelah jadi apa? Oh, tu dapat 10.4. 10.4 tu apa? Ni. Cuba dapat 10.4 yang ni. Bukan 0.14 Macam mana tu?
Okey, 1.4 kali 10 kuasa negatif 1. Tekan kalkulator. Okey, nak buat manual ke kalkulator? Kan dapat 0.14 kan? Kalau manual 1.4 kan dia tulis 10.1. Okey, yang ni kita gerakkan ke bukan? Yang ni kita bukan gerakkan Ini memang dah jawapan. So kalau kita nak jawapan, nak dapatkan actual jawapan, kita tengok. Dia negatif 1. So kena gerakkan ke sini. Ingat, kalau kita gerakkan sendiri, kita gerakkan ke sini 10 positif, ke sini 10 negatif kan. Tapi kalau ini diberi kalau 10 kuasa negatif, kita kena gerakkan ke sini untuk dapat jawapan yang betul. Kalau 10 positif, kita kena gerakkan ke sini untuk jawapan yang betul. Itu pening ya. Ini yang pening sikit. Nak senang tekan kalkulator je, boleh senang tekan kalkulator je. Okay? Yang penting kena betul tekan kalkulator tu. Siapa ni tadi yang tanya? Daniel. Daniel, tekan kalkulator dah tahu belum? 1.4 kali, okey dapat nak senang tekan kalkulator. Kalau secara manual kena tahu jugalah sebenarnya. Kalau nak betul-betul faham kan. Tapi kita nak cepat, tekan je kalkulator. Kalau agak kita buat lambat, kita skip lah. Okey, tadi dapat 0.14 betul. So 0.1 pindah ke sebelah jadi dapat apa? Tolak, betul tak? Standard lah. 0.14 tolak 0.1. Okey, dapat berapa? 0.04. Betul? Tekanlah kalkulator ni 2L sama dengan 0.04. 1L. 2 bagi 0.04 bagi 2 dapat 0.02. Semua dapat tak ni? Okay, ni nanti dapat 0.04. Kita kena bahagi 2 sebab apa? Kita nak cari satu lebar sahaja. Sebab dia nak lebar. Dia nak lebar, bukannya lebar dua-dua lebar, dia nak satu lebar je. So bahagilah 2. Faham tak kenapa kita bahagi 2? Okay. Kemudian kita nak kena gerakkan. Nampak? Kita nak gerakkan titik. Nampak ni gerakkan? Kita gerakkan. 1, 2. So dapat 2 kali 10 kuasa negatif 2. Betul lah tadi Airin jawab. Okay, kalau secara logik kalau kita pening tak tahu mana satu jawapan kan. Sebab tu kita buat sampai L ni. Sampai sini. Tengok ada jawapan 2. Cari jawapan yang ada 2 je. Ini ada 3.5, ada 2.8, ada 9, ada 2. So kita menang A. Itu kalau cara macam pening sangat lah. Okay, boleh? Cuba kalau tekan 0.02 tadi, tekan shift ENG, dapat tak 2 kali 10 kuasa negatif 2? Ke tak dapat juga? Shift ENG. Dapat jawapan 0.02 tadi, tekan shift ENG. Dapat tak 2 kali 10 kuasa negatif 2? Okay, semua faham? Okay. Okay, faham. Okay, memang awal-awal rasa macam okay, bila kita dah start faham, kita akan mari laju. Okay, semua dah okay semua? Okay. Alright. Okay. Nanti bila kita dah start, kita rasa kita start bosan, itu maknanya kita dah betul-betul faham lah tu. Tapi kalau kita rasa macam masih ngantuk, bukan bosan tau, dia ngantuk kan. Itu kita belum faham lagi. So kalau ngantuk tidur je lah, lepas tu bangun buat balik. Okay, tak pun sediakan air kat sebelah kalau nak buat.
Okay, semua tahu tak cikgu pakai buku apa ni? Ini buku past year question. Sorry. Tak apa, laju bagus. Yang kita ada prediction lah, yang lain kan. Yang lain musuh akan kejar juga, okay? Okay, boleh pergi next question. Kita sekarang 10.30. Tapi tadi kita lewat 15 minit kan, kita tambah lagi. Boleh tak? So nak bagi adil, takut nanti tak tanya ke akhirat tak cukup masa. Kita tambah 15 minit Boleh, alright. Oh, soalan 18 ni dia ada terabur sikit. Sekejap, delete dulu. Dia bila soalan, apa nama dia? Soalan berkenaan dengan penyelesaian masalah ni, mata dia akan start berat sikit. Kalau tak faham. Okay, so cikgu tanya sampai faham try buat tangan bergerak. Tangan kalau tak bergerak nanti dia mata pun layut je. Ada dua. Okay, dia terpecah dua soalan ni. Semua boleh nampak soalan? Ke kecil sangat? Kalau kecil sangat, try zoom Boleh zoom tu. Kalau kat handphone boleh zoom. Kalau dekat PC, rasanya boleh nampak kot. Kalau kat PC, besar. Okay. Sebuah kilang elektronik menghasilkan 5 kali 10 3 chip dalam masa 1 minit. Okay. Laju tu. 10 kuasa 3 kot. 5 kali 10 kuasa 3. Maksudnya berapa ribu? Titik kat sini. 1, 2, 3. 5,000 unit. Okay. 5,000 chip dalam masa 1 minit. Laju kan dia buat kan. Kata pun kilang. Okay. Kemudian, jika kilang itu beroperasi 16 jam sehari, kira jumlah bilangan chip yang dihasilkan oleh kilang itu 16 jam. Nampak tak? Ini namanya soalan yang berkaitan dengan keduniaan tak? Apa nama dia? Aplikasi kehidupan. Keduniaan pula. Okay. So 16 jam ada berapa minit? Bahaya. Okay, 16 jam ada berapa minit? Benda ni kita guna dalam operasi kehidupan. Okay, tak apa. Okay. 16 jam berapa minit? Macam kita nak kira? 1 jam berapa minit? Okay, macam ni kita pening. Mungkin ada yang tak faham macam mana kira nak kira dengan kali ni berapa macam nak buat kan. So contoh macam kita ada 2 kotak. Dalam kotak tu ada 3 biji bola. So 2 kotak tu ada berapa bola? Saya cuba 960 minit. Taklah kita abaikan kotak ni. Rasanya semua boleh faham kot ni. Kan dia tak faham lagi pasal darab-darab ni. Okay, saya nak kira 16 jam berapa minit. Kita kena tahu 1 jam berapa minit. 1 jam adalah 60 minit. Okay, 1 jam 60 minit. Contoh macam ini. 16 jam, 1 jam. Siapa pening, buat macam ini. 1 jam mesti 60 minit. Okay. So, macam mana 1 boleh jadi 60? Mesti kali 60, betul? So, kalau sini kali 60, sini pun kena kali 60 untuk dapat jawapan. Kali 60. Ni kalau siapa yang pening pasal darab ni. Okay. So, 16 kali 60. Dapat berapa minit? Dapat 960 tadi Semua dapat 960. Ini cara kalau siapa-siapa yang macam pening sangat lah. Kita letak 16 jam, 1 jam. 1 jam, kita buat sama dengan buat
buat pecah-pecahan ni 60 minit. Sini ke sini kali 60, so sini pun kena kali 60 lah. Okay, so dapat 960. So dia cakap seminit adalah sebanyak ni. So kalau 960, boleh guna cara macam ni lagi. Okay, kita buat 960 dengan 1. Ni minit 9 minit. Kalau 1 minit bersamaan dengan 5 kali 10 kuasa 3. Ataupun kita panggil sebagai 5,000. Kalau rasa pening pasal piawai ni, tukar nombor biasa dulu. 5 kali 10 kuasa 3. Tekan kalkulator 5 kali 10 kuasa 3. Kita akan dapat 5,000. Okay, terus tekan jadi 5,000. So sini ke sini kita kali 5,000. Betul? So untuk kita tahu yang atas, kita kena kali 5,000 juga. Dapat berapa? Dapat berapa? Cuba tekan kalkulator. Ikut nombor biasa. Nombor bulat berapa? Dapat berapa? Lepas tu tekanlah Shift ENG yang cikgu ajar tadi. Hello. Jawapan D. Okay, dapat jawapan terus. D. Yang lain. D. Okay, semua dapat soalan D? Soalan D pula. Semua dapat jawapan D? Alright. So guna apa semua? Kalkulator lah. Tekan Shift ENG lah. Cepat tak dengan tekan Shift ENG tu? Cepat kan? Tak perlu buang masa. So soalan macam ni tak payahlah skip. Senang kan? Laju. Kita cari laju lah. Okay. Kertas satu wajib laju. Wajib. Bukan sunat, wajib. Kalau tak laju tu maknanya tak boleh lah tu. Okay, kena laju. Wajib. Okay, so jawapan dia adalah D. Okay, semua dapat? Okay. Kita boleh pergi soalan seterusnya. Ada lagi 10 minit. Okay, bagus. So, okay boleh lah semua. Kalau tak faham, boleh guna cara ni. Cara cikgu buat ni. Yang pecahan-pecahan ni. Okay. Delete Okay, soalan ni. Nombor 17. Planet. Okay. Jarak planet Zuhal dari matahari ialah 1.43 kali 10 kuasa 9. Okay. Jika kelajuan cahaya 3 kali 10 kuasa 8 ms tolak 1, berapakah tempoh masa dalam saat yang diperlukan oleh cahaya untuk bergerak dari matahari ke Zuhal? Okay. Ini ada berkaitan dengan sains lah. Apa rumus yang kita guna kat sini? Apa rumus yang kita guna? Apa perlu kita tahu? Ada yang boleh jawab? Okay, nak senang benda ni kan. Lukislah kecil. Ni Zuhal, matahari. Okay. Jarak dia adalah 1.43 kali 10 kuasa 9. Okay. Kemudian kelajuan cahaya, nampak? Laju, kelajuan. So kita guna rumus laju. Nampak ni kelajuan? So apa rumus laju? Jarak bahagi masa. Okay, kita pun sebenarnya tak perlu hafal pun.
apakah rumus laju? Sebab apa? Kita boleh tengok daripada mana? Kita boleh tengok daripada sini je. Siapa yang ambil fizik ke, ambil sains, sains semua kena ambil kan. MS tolak 1. Sekejap, sorry boleh Ini cara tanpa perlu hafal. Tengok soalan kita boleh tahu dah apa rumus dia. Automatik belajar sains ni kan. MS tolak 1. Okey, apa maksud MS tolak 1? Ini adalah laju betul? Laju, alamak. Nanti kat depan ni tulis laju Saya lupa nak tulis laju. Okey, laju ialah 3 kali 10 8 MS tolak 1. So maksud MS tolak 1 ialah laju sama dengan M biasanya apa? M adalah jarak. S tolak 1. Bila S tolak 1 ni maksudnya S ni mesti kat bawah tau. Dia mesti M per S. Kalau nampak ada kuasa negatif 1 ni maksudnya dia mesti kat bawah. So M per S. Maksudnya M ni adalah jarak. Jarak bahagi masa. Cumanya M tu adalah meter kan, sebab M kan. M adalah meter. S adalah saat. Kena tahu benda ni. Sebab apa kena tahu? Sebab dekat sini dia pakai kilometer. Kita tulis. Dia pakai kilometer. Kita kena tahu macam mana nak tentukan dulu. Mana yang nak tentukan dulu. Okey, semua boleh faham tak tentang rumus jarak ni? Macam mana kita nak cari rumus jarak? Tak semestinya kita kena hafal tau. Kita boleh tahu dengan tengok dia punya rumus sahaja. Okay, so boleh apply juga dekat sains ke, dekat fizik ke. Semua boleh. Boleh faham tak pasal jarak ke tak faham yang pasal rumus ni, rumus laju ni? Sebab kita ada masa 5 minit lagi. Tak apa, kalau lambat pun tak kisah. Boleh. Okey, boleh? Jarak bagi masa tu masih ada yang tak faham pasal rumus ni? Tolong komen. Cuba tolong komen. Macam blur je. Boleh? Boleh lah. Okey, sekarang ni kita tengah fokus macam mana kita nak keluarkan rumus. Tanpa perlu kita hafal. Okey, dia berkenaan dengan laju. Okey. Bila ada sebutan laju ke ataupun apa lagi laju ke, tak macam tadi ketempatan ni kita tak jawab tadi kan. Tadi soalan tadi panjang sangat. Kita skip dulu, kita buat soalan yang pendek sikit. So laju, kita mesti keluarkan rumus laju. Okey, laju sama dengan jarak bahagi masa. Macam mana tahu jarak bahagi masa? Kita tengok dia punya unit ni. MS tolak 1. Bila S tolak 1 adalah S kat bawah. So M ni biasanya meter per saat. Okey, kena tahulah. Kadang dia tulis km J tolak 1, km H tolak 1. So maksudnya apa? km per H. Okey, itu contoh. So jarak bahagi masa. Okey, so kita tulis laju dia berapa? Laju dia adalah 3 kali 10 kuasa 8. Sama dengan jarak bahagi masa. Dan soalan dia adalah berapakah tempoh masa dalam saat? Tempoh masa dalam saat. Ini kita kena fokus yang ni. Ini dia nak cari. So maksudnya tempoh masa ni dia nak cari. Okey. Masa. Kenapa dia cari jarak? Jarak dia bagi kat sini. Okey, jarak adalah yang diberi kat sini. Boleh faham? Jarak adalah yang diberi. Cumanya dia beri dalam kilometer. Kita kena tukar kepada meter. Kilometer nak tukar kepada meter, kena darab berapa? Darab berapa? Kilometer kepada meter. Kilo. Bila kilo kepada, nampak ni? Kalau macam kilogram kepada gram, darab 1000. Okay? Kalau macam kilogram kepada gram, darab 1000 juga. km kepada m, darab 1000. Kilo ni biasanya darab 1000. MKM bahagi 1000. Okay, so benda ni kena kali 1000. So tekan kalkulator 1.43 kali 10 kuasa 9
kali 1000. Dapat berapa? Dapat tak jawapan ni? Semua dapat tak? Yang lain senyap kan? Yang lain? Yang lain boleh? Ada yang reply cikgu dekat private. Okay. So yang lain okey tak? Semua dapat? Okey. Okey, boleh faham macam nak dapat? Ni simple ni cikgu bagi. Apa maksudnya cikgu pergi slow-slow ni? Okey, satu-satu. Okey. So, kemudian kita nak cari masa. Masa kat bawah tapi. Masa ni kita kena bawa naik atas dulu. Masa pindah ke sebelah sini. Ataupun pernah tak cikgu kat sekolah ajar cara macam mana rumus laju. Macam mana? L J M gini kot. Pernah tak cikgu kat sekolah ajar cara ni? Laju, jarak, masa. Nak cari laju, jarak bahagi masa. Nak cari masa, laju darab jarak. Nak cari jarak, laju bahagi masa. Ingat tak yang ni? Ni sains, rasanya sains kot. Sains ni matematik lah yang belajar ni. Tapi yang menengah rendah ni belajar ni. Siapa yang tak tahu boleh tulis benda ni. LJM. Okay, bentuk dia segitiga ke bawah. Lepas tu L, J per M. Maksudnya, okay, bila kita nak cari laju, fokus JM, J per M. Bila kita nak cari masa, L dengan J sebelah-sebelah, darab lah. Bila kita nak cari jarak, L per M, laju bahagi masa. Okey. Kita terbalik lah. Kita ingat sekejap Masa ke segitiga. Ke segitiga macam ni. Sekejap, cikgu confirm balik. Cikgu pun tak ingat lah ni. Sains ni rasanya. Jarak cikgu tak ingat segitiga ni. Betul ke? Sekejap M Oh, salah. Sorry, salah. M sama dengan jarak bahagi laju. Tak boleh lah, cikgu tak ingat cara ni. Tak boleh abaikan lah ni. Cikgu tak ingat ini guna cara apa nanti cek balik kat sekolah. Rasanya kat sekolah belajar balik pasal benda ni. Fizik kot. Fizik guna cara ni kot. Tak ingat. Okay, kalau ikut konsep mat, masa kat bawah, kita kena pindah ke sebelah sini. Okay, masa ni kita akan pindah ke sini. Okay, masa bila pindah ke sini, dia jadi apa? Masa kat bawah, pindah sebelah. Ini bahagi masa. Masa pindah sebelah jadi darab. So 3 kali 10 kuasa 8 darab masa kan? Okay, sorry. Darab masa. Sama dengan 1.43 kali 10 kuasa 12. Kemudian 3 kali 10 kuasa 8 pindah ke sebelah. Jadi apa? Ini dengan ini darab. 3 kali 10 kuasa 8 pindah sebelah jadi bahagi. So jadilah dia 1.43 kali 10 kuasa 12
bahagi 3 kali 10 / 8. Boleh tak 10 dapat? Ini macam semua kena skip je soalan ni. Semua dapat? Okay. Semua boleh faham ke ni? Ini macam serabut sikit ni kan? Sebab kena tukar-tukar soalan, kena tukar-tukar rumus semua. Saya memang saja nak bagi yang ni sebab nak tahu juga macam mana soalan macam ni kan. So, kena fokus. Tapi susah, betul. Boleh-boleh tapi susah. Itulah. Itulah dia punya step dia macam itu tadi. Nak cari laju, nak cari rumus laju ni, kita kena guna unit dia. Tanpa perlu hafal, kita guna unit dia pun boleh. Saya dah. Okey. Dalam soalan ni pun sepatutnya belajar last-last sikit. Apa maksudnya kita dalam minggu ni kita akan ada 2 kelas, betul? Kita ada 2 kelas. Dua-dua kelas bentuk piawai ni ada 2 kelas. Kita kena habiskan dalam masa seminggu bentuk piawai. So nanti kelas yang kedua ni kita akan belajar soalan susah sikit lah sepatutnya. Jadi cikgu just macam nak introduction lah. So kena prepare lah lepas ni. Untuk next class hari Khamis kan. Hari Khamis tu prepare balik Jadi cikgu akan bagi semua soalan ni tau. Semua soalan bentuk piawai dekat dalam Telegram, nanti boleh download lah. Okey, boleh. Tak apa, yang soalan ni kita nanti try practice balik. Okey, lepas tu nanti cikgu akan bagi link. Cikgu akan bagi link video ni yang cikgu record ni. Okey, semua okey? Semua boleh tak? Yang tadi awal-awal semua okey? Semua okey Okey. So ini apa yang penting kita belajar adalah cara yang lebih cepat. Okey, cara yang lebih cepat untuk kita jawab. Okey, iaitu apa? Shift log. Boleh ingat? Shift log. Shift log pula. Shift eng. Shift eng. Sorry. Okay, shift eng. So akan lagi cepat kita jawab. Okay. So yang lain tu nak jawab kena jawab bawah 2 minit. Kalau lebih 2 minit kita skip. Oh, jawapan dia. Jadi kita balik. Jawapan dia A. Jawapan dia A. Okay, semua boleh? Okay, so kalau okay, nanti siapa yang tak faham boleh PM cikgu. Cikgu akan cuba explain balik. Okay, ataupun cikgu akan bagi balik link untuk tengok recording ni Okay, semua okay? Dah start mengantuk dah? Okay, kita tamatkan majlis kita dengan tasbih kifarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Okey. Selamat malam semua. Tidur awal, bangun subuh. Okey. Jumpa lagi hari Isnin. Dan siapa yang masih tak faham boleh PM cikgu lah. Cikgu try reply balik. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.